Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Misteri jam 12. Terima kasih pada semua yang sedang bersama dengan Casey dan AD dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Pada pagi ini, kita akan bacakan beberapa kisah dan sebentar nanti akan saya serahkan pada AD pengalaman seorang pendengar yang AD akan bacakan dalam rancangan MJ12. Boleh AD InsyaAllah boleh. Dan bagi yang nak telefon kami, apakah hotline Ria 897? 669-897. Baik. Sementara ini nantikan untuk bacakan kiriman email sebentar nanti. Casey nak bacakan yang ini terdahulu. Kiriman daripada pendengar yang berkongsi satu peristiwa kejadian ini berlaku dan katanya beliau terkena gangguan. Gangguan ini berlaku dalam rumah yang baru saja beliau pindah. Kisah ini berlaku di sebuah blok, di salah sebuah blok di kawasan Bukit Gombak. Pengalaman yang dikirimkan datangnya dari Azura yang memberitahu rumah yang beliau miliki sebenarnya tuan rumah ini berpindah kerana terkena gangguan yang sama. Tapi hal ini tidak dimaklumkan ketika menjual rumah. Mestilah Casey, takkanlah orang nak jual rumah dalam keadaan terdesak nak jual rumah, takkan nak cakap rumah tu berhantu. Jadi saya dengan suami pada waktu itu memang memerlukan rumah. Dan rumah itu pada ketika itu tidak mengenakan COV yang terlampau tinggi. Hanya minta sebanyak $3,000 sahaja sebagai wang COV, cash over valuation. Rumah-rumah yang lain yang minta COV-nya antara $15,000 hingga $25,000. Siapa yang tak nak? Bila datang dengan suami untuk tengok rumah tu, memang cantik dan rumah tu pun kami berkenan sangat. Jadi kami buat urusan dan akhirnya rumah tu kami beli dan kami tinggal di dalam rumah yang kami sendiri tak tahu rumah tu berhantu. Pendengar Misteri Jam 12. Azura berpindah ke rumah berhantu itu. Rumah ini sebenarnya milik seorang warga Cina. Mereka berpindah atas sebab rumah itu berhantu. Rumah itu berhantu, apa yang saya faham, setelah kakak kepada si pemilik rumah ni meninggal dunia. Kakak kepada si pemilik rumah dikatakan mempunyai satu masalah, terkena rasukan ataupun possess oleh demon. Mereka ini tak perlulah saya sebut beragama apa. Dan apabila saya dengan suami pindah pertama kali di sana, kami sangat gembira sebenarnya. Setelah beberapa tahun mencari rumah mengikut bajet, akhirnya jumpa kisi COV dengan $3,000 sahaja. Berpindah rumah tersebut hari pertama tidak ada apa-apa berlaku. Begitu juga dengan malam yang pertama di rumah itu.
Dan akhirnya gangguan mula berlaku dalam rumah apabila suami mula hilang-hilang barang. Bila suami balik, letak kunci kereta atas meja, nak keluar, suami tanya, mana kunci kereta saya? Saya pun kata, saya tak pegang, saya tak sentuh, saya tak alihkan pun. Suami kata, tidak mungkin. Sebab tadi abang balik, abang letak kunci kereta ni atas meja makan. Mana dia pergi? Daripada kami ni jarang bergaduh, dalam rumah tu selalu bergaduh. Selalunya yang hilang barang adalah suami. Dan saya akan cakap, abang ni 24 jam hilang barang. Tak boleh ke letak barang betul-betul? Dan suami akan cakap, mana boleh tak letak betul-betul? Saya selalu balik letak atas meja ni. Ini awak lah yang alihkan. Begitulah kisah keadaan saya, kata Azura dengan suami. Mula bergaduh dan kita sebenarnya tak tahu tau. Hal ini berlaku kerana rumah yang kami tinggal. Jadi bila dah gaduh, dah marah, suami pun dah hempas pintu tidur dalam bilik sebab tak dapat cari kunci kereta lah. Nanti saya tengah lipat-lipat baju, tahu-tahu kunci tu antara baju yang saya lipat terjatuh, Kisi. Terjatuh di atas lantai apabila tengah angkat baju nak letak dalam almari. Saya pun ambil kunci tu, saya letak dekat atas meja. Dan tak naklah beritahu suami saya buat bodoh sebab suami dah marah. Saya pun bergaduh dengan suami. Nanti keesokan paginya suami cakap, ini kunci saya ni. Awak kan sembunyikan? Tak nak saya kasih ke saya keluar kan? Kata suami. Saya pun sumpah, saya kata, bang, kunci abang saya tak sembunyikan. Semalam saya nak lipat baju, kunci abang jatuh daripada celah baju. Itu adalah gangguan yang pertama yang mana saya dengan suami tak tahu, Kisi. Gangguan selanjutnya apabila saya dengan suami kerap bergaduh, suami pula kerap keluar rumah. Kerap keluar rumah, dah tak nak duduk dalam rumah. Macam dah tak indahkan saya. Saya pula duduk sorang-sorang dalam rumah. Tengah duduk di ruang tamu pada waktu itu menonton TV, Kisi, seorang diri. Saya ingat lagi, waktu tu jam 10:30 malam. Saya sedang menonton saluran seberang. Saya pun kuatkan suara sedikit, letak remote tepi. Tengah tonton, TV saya, Kisi, tukar saluran dengan sendirinya. Rosak ke TV aku? Angkat remote, tekan balik saluran yang saya nak tonton. Duduk, tengok lagi. Selang beberapa minit, TV saya pula suara tiba-tiba diperlahankan. Pendengar Misteri Jam 12, saya bangun, ketuk-ketuk TV, Kisi. Kemudian cuba matikan Swiss TV tersebut. Tunggu beberapa minit, buka balik dan on TV. Kisi, bayangkanlah, tengah tonton dia tukar lagi channel. Misal kata saya tonton saluran 9, dia tukar 5, tukar 3, tukar 1, tukar 9 balik. Kemudian tukar saluran 15 dan sebagainya berterusan, Kisi. Rosak ke TV aku ni? Ketuk-ketuk-ketuk, baru berhenti. Jadi bila suami balik keesokan hari, masih tetap saya tak tahu tau, Kisi. Saya ingatkan rumah tu okey, cuma TV saya yang rosak. Saya kata, bang, semalam bila saya tonton TV ni rosak lah bang, tukar-tukar saluran, suara pelan, kuat. Suami pun katanya, iya ke? Abang baru tengok 2-3 hari lepas, tak ada apa-apa pun. Betul bang. Dan Kisi, apabila suami saya ambil cuti, duduk dalam rumah dengan saya sedang tonton TV, tiba-tiba TV mula tukar saluran. Daripada saluran 8 pergi ke saluran 2, pergi ke saluran 3, 4 dan sebagainya. Sampai suami toleh tengok saya. Tak kelakar awak tekan kan? Bang, remote tu atas meja bang. Suami tu pun terperanjat. Kan saya dah cakap dengan abang dulu, TV rumah kita ni akan tukar-tukar saluran dengan sendiri. Saya dah kata TV kita rosak. Abang tak percaya. Kisi, gangguan yang paling dahsyat setelah kita bergaduh kerap, kemudian TV pula bertukar-tukar saluran dengan sendirinya, yang paling teruk apabila, Kisi, saya nampak, Kisi, ketika tengah tidur dalam bilik, suami saya dah berdengkur dan nyenyak tidur, saya yang tak boleh pejamkan mata. Saya nampak ada orang jalan terkesut-kesut. Kisi, ngesut dia bukan merangkak tau. Tangan kiri dengan kanan di atas lantai.
badannya dengan kakinya terus flat dekat atas lantai. Bila dia berjalan menggunakan tangan kiri dan kanan, dia macam hirit badannya. Perlahan-lahan benda tu bergerak. Ya Allah Kisi, bila dah ternampak, saya istighfar berkali-kali dan barulah saya kata, patutlah rumah ni murah. Saya beritahu suami dan suami masih belum faham, masih belum tak tahu sebenarnya tentang rumah yang kami beli. Dipendekkan cerita, akhirnya saya dengan suami buat keputusan untuk dapatkan bantuan seorang pakar. Dan Alhamdulillah Kisi, dengan bantuan pakar ini, saya dengan suami tidak lagilah ada gangguan-gangguan di rumah. Terima kasih. Dan selamat tengah malam. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12. Hanya satu hiburan. Misteri Jam 12 akan saya bacakan kisah selanjutnya. Yang ini datang daripada Kak Nurmah ataupun Wak Nurmah. Begini kisah Wak Nurmah. Apa kabar Kisi? Juga pendengar Misteri Jam 12. Saya tinggal di kawasan Jurong West. Rumah saya ni berdekatan dengan, tak perlulah saya sebutkan. Tapi peristiwa yang saya nak kongsi kepada Kisi. Rumah saya di tingkat 4. Pada kejadian yang menakutkan ini berlaku, kata Wak Nurmah, saya ni ada seorang cucu. Ini adalah cucu yang pertama. Anak saya akan hantar cucu ke rumah saya bila mereka bertugas. Suami isteri bertugas di tempat yang sama. Suami isteri bertugas mengikut shift. Tak kiralah bila mereka bekerja. Setiap kali mereka bekerja, mereka akan hantar anak mereka dan saya akan jaga, kata Wak Nurmah. Kisi tahu tak? Bila saya jaga cucu, saya rasa dengan kehadiran cucu saya, mulalah datang macam-macam dekat tingkap. Pada mulanya saya tak nampak. Tapi saya dapat rasakan macam ada sesuatu dekat tingkap. Apabila cucu saya yang tidur dalam bilik seringkali menangis, mata menjeling tengok tingkap. Kata Wak Nurmah, saya akan berdiri dan berjalan ke arah tingkap sambil mengangkat tangan. Kata beliau, sambil mengangkat tangan, berdoa dan membaca surah. Nanti saya dah habis baca surah, saya tiup. Kisi dapat rasakan tau Kisi. Tiupan saya dibalas dengan angin yang sayu masuk ke dalam rumah, dalam bilik tidur saya, kata Wak Nurmah. Dan selepas itu cucu saya akan berhenti menangis. Nanti malam hari, bila saya pun dah tidurkan cucu, saya baring atas katil, tidur tepi cucu saya. Pendengar Misteri Jam 12, kata Wak Nurmah, saya pernah beberapa kali ternampak macam ada kepala orang menjenguk dengan mata yang terbeliak dekat tingkap bilik saya. Setelah kejadian malam itu, saya pasang langsi. Setiap kali nak tidur, langsi akan saya tarik. Terima kasih dan selamat tengah malam.
Baik, ini kisah yang saya nak bacakan berikut ini. Kisah ringkas kiriman yang saya terima ni. Ringkas, padat, tapi ini peristiwa yang dikatakan entah benar ataupun tidak lah. Katanya, nenek saya ni, arwah atuk saya. Arwah atuk saya suka makan nasi dengan kicap. Jadi botol kicap ni, cerita ni tentang botol kicap. Botol kicap ni akan diletakkan di almari dapur, atas almari dapur tu, di samping dengan botol-botol yang lain. Botol kicap ni bahagian dalam sedikit. Jadi bila kita nak ambil botol kicap tu, akan bunyi ketang lentung lah. Antara botol ni terkena dengan botol sos cili, botol ni terkena botol yang lain-lain lah. Mungkin sos tiram ke. Jadi bila terkena botol ni, nanti akan bunyi lah. Saya yang ambil ke, atuk yang ambil, kata beliau. Arwah atuk saya dah meninggal pada waktu kejadian yang menakutkan ini berlaku. Malam-malam hari, saya dengan ibu saya akan dengar bunyi kelentang-lentung dekat dapur, sama seperti bunyi arwah atuk ketika dia nak ambil kicap. Dalam rumah ni, sebenarnya yang suka dan gemar makan kicap, nasi dengan kicap, apapun jua mesti tahu kicap adalah arwah datuk. Saya, mak saya, bapa saya tak suka makan kicap. Arwah datuk memang suka. Jadi malam-malam hari tengah tidur, saya dengar kisi bunyi kelentang-kelentung, kata beliau. Rasa takut sangat-sangat. Dan ada kalanya saya minta tolong suami, kata beliau. Salah. Ada kalanya saya minta tolong ibu saya. Dan ibu akan kejutkan bapak lah, suami, untuk temankan saya pergi ke tandas. Bayangkan satu keluarga bangun, Kerana kita semua dah pernah dengar bunyi kelentang-kelentung yang sama seperti ketika arwah atuk masih ada dan suka makan nasi dengan kicap. Saya tak tahu sebenarnya bunyi apa yang saya dengar, tapi sampai ke saat ini masih lagi dengar bunyi kelentang-kelentung dekat dapur. Selepas katanya di sini selepas 2 minggu 2 minggu yang lalu, kata beliau, ibu saya bertanya nasihat kepada seseorang dan orang tu kata kalau boleh alihkan botol-botol tu letak tempat lain, jangan tempat yang sama, dan cuba tengok ada tak perbezaannya. Dan katanya ibu masih lagi belum angkat botol tu letak tempat lain. Dan saya memang takut sangat-sangatlah kalau malam hari dengar seperti bunyi yang saya katakan tadi. Itu kisah. Baik, pelbagai kisah diceritakan dalam rancangan Misteri Jam 12, Casey dan Edie. Dan Edie, bagaimana tadi tentang bunyi botol? Ketang lentung, lentang lentung. Ya, kalau boleh, kalau setiap malam ataupun most of the night tu, kalau asyik bunyi gitu je pun kronik juga tu. Tahu tak apa bunyi kelentang lentung. Kronik kes ni. Yang ini kiriman daripada Siti Salha. Assalamualaikum Kisi dan Edie. Saya ni rasa muskil, tak tahu nak ikut ataupun tidak. Tapi katanya ini untuk keselamatan saya dengan bayi dalam kandungan. Saya hamil anak yang pertama dan ini adalah kehamilan saya yang keempat. Kehamilan 3 yang pertama semuanya gugur. Saya sebenarnya tak tahu, mungkin belum rezeki saya, dan saya harap yang keempat ni dapatlah bayi ni membesar dengan sempurna dan lahir dengan sihat. Tak nak Kisi sampai saya kecewa 4 kali, 3 kali itu pun dah cukup lah. Jadi bila saya hamil yang keempat, mak saya Kisi mati-mati suruh saya jumpa dengan seorang pakar. Pakar ni kata boleh setiap kali nak keluar rumah dia suruh saya bawa benda tajam. Antaranya yang saya boleh bawa bersama adalah paku panjang ataupun apa jua benda yang tajam yang boleh ditusuk seperti pin, peniti dan sebagainya. Pendengar Ria 897, bila saya tanya pada mak saya kenapa, katanya ini sebagai pendinding. Kau tak tengok ke 3 anak kau terkorban? Sebab apa? Engkau tak nak dengar cakap aku. Kisah akhirnya anak yang keempat saya cuba ikut apa permintaan mak saya yang suruh bawa pendinding. Selain daripada benda yang tajam, ada juga tangkal yang diberi setelah saya dengan mak berjumpa dengan seorang pakar perubatan. Dia kata ini pakai tangkal ni bagus, menghindari daripada gangguan-gangguan. Kata beliau lah, ada lagi-lagi benda yang lain yang dikongsi sama, tak perlu saya bacakan. Jadi saya nak tanya sekarang, adakah dengan menggunakan
benda yang tajam. Bukan pun saya ingat dia sebagai tangkal. Ia sebagai satu protection untuk saya dan anak dalam kandungan. Itu saja. Adakah ia salah ataupun tidak? Tolonglah jelaskan. Kalau salah, saya dah takkan buat lagi. Terima kasih dan selamat tengah malam. Jadi macam mana ini? Anda rasa? Oh, ini kalau benda tajam. Ini pun bagi saya tak dapat nak komen apa-apa sebab saya sendiri tak mahir ataupun pandai dalam benda gini kan. Tapi kalau bawa benda tajam, katanya sebagai pendinding. Kalau nak pendinding saya ingat satu je lah. Yang atas tu satu je. Sekejap lagi, Eddie akan kembali bacakan kisah. Dua kisah. Dua kisah dalam satu lah. Itu kisah ini tentang apa? Tentang penunggu ataupun hantu dalam hantu Cina lah orang kata. Kita kembali selepas pesanan-pesanan berikut ini. Misteri Jam 12. Baiklah, pendengar Misteri Jam 12. Saya akan kongsi bersama anda semua kisah yang dikongsi oleh seorang pendengar kita yang berasal daripada Kampung Melayu Pandan, Johor Bahru, yang bernama Molly. Kisah ini telah pun dikongsi dan mengenai penunggu-penunggu hotel. Jadi saya mulakan sekarang. Tentang penunggu hotel yang pertama, kisah ini beliau dengar dari rakan sekerjanya yang berbangsa Cina. Beliau mengatakan sekiranya seseorang atau sekeluarga yang menginap di sebuah hotel hendak melakukan perkara-perkara seperti berikut. Seperti menanggalkan kasut, hendaklah diletakkan kasut-kasut tersebut secara bersepah atau merata dan jangan disusun mengikut tertib kasut tersebut. Dan pakaian pula jangan disangkut dengan sempurna. Memadailah dengan menyidainya di atas kerusi atau diletakkan secara bersepah. Begitu juga dengan barangan lain seperti tuala, stokin dan lain-lain lagi. Jam tangan dan alat makeup atau toiletries simpankan saja di dalam beg masing-masing. Ini adalah kerana orang Cina percaya bahawa setiap bilik hotel mungkin ada penunggu halus. Mungkin ada penunggu halus yang hanya menumpang lalu atau sudah lama menetap di bilik tersebut. Jadi sekiranya ada penyewa hotel yang check-in, maka mereka ataupun hantu-hantu yang disebutkan beranggapan ada barang-barang yang boleh mereka gunakan. Ini sama seperti keadaan orang-orang yang membakar kertas-kertas berupa wang, pakaian, rumah atau apa sahaja untuk dihadiahkan kepada mereka yang telah mati. Dengan ini, sekiranya penyewa-penyewa menyusun barang-barang mereka seperti kasut dan pakaian secara teratur, hantu-hantu yang ada di dalam bilik tersebut akan menyangka barang-barang tersebut telah disediakan untuk mereka. Maka nanti akan ada kejadian barang hilang ataupun beralih tempat dan sebagainya. Seperti contoh yang berlaku kepada sepupu kepada rakan sekerja saya ni, yang saya namakan Ami. Ami merupakan seorang gadis yang mempunyai deria keenam seperti boleh nampak makhluk halus di sekelilingnya sejak dari kecil.
Mungkin kerana semangat dia kuat, dia masih boleh bertahan sehinggalah dia sudah mula bekerja. Jadi satu hari ini, Ami kena menghadiri suatu seminar di KL. Dia menginap seorang diri di sebuah hotel yang tidak diberitahu namanya. Keesokan pagi, dia akan menghadiri seminar. Jadi pada malam itu, dia mengemaslah dan menyiapkan pakaiannya untuk dipakai di seminar tersebut. Bajunya disetrika dan disangkut dengan penyangkut baju. Kasutnya pula disusun dengan elok di sebelah baju yang hendak dipakainya. Setelah siap segalanya, dia pun masuklah tidur. Menjelang tengah malam yang saya tak pastilah pukul berapa, Ami terjaga seolah-olah dikejutkan oleh seseorang atau sesuatu. Dia berbaring mengiring ke sebelah kanan. Dengan perlahan-lahan dia membuka matanya. Dalam keadaan samar-samar, cahaya malap lampu tidur dan pandangan matanya yang agak kabur sebelum, mungkin sebab dia masih lagi ngantuk, masih lagi mamai kan? Dia ternampak seseorang seperti seorang wanita sedang berdiri di sebelah kanan katilnya sambil menghadap ke arahnya. Ami mengedip-ngedipkan matanya beberapa kali untuk memejamkan pandangannya ke arah wanita tersebut. Dalam kesamaran dia mendapati wanita tersebut sedang lengkap mengenakan pakaian yang dia telah sediakan untuk dipakai pada esok harinya. Dengan serta-merta, Ami teringat kata-kata orang tua mengenai penunggu hotel yang menggunakan barang-barang si penyewa. Jadi dalam hati Ami pun berkata, mesti hantu ni semua sedang pakai kasut aku jugalah ni. Jadi tanpa mau berfikir panjang, Ami yang masih mengantuk memalingkan badannya ke sebelah kiri, lalu meneruskan tidur hingga keesokan paginya. Pada pagi esoknya yang masih subuh, Ami bangun dan mendapati baju yang disediakan semalam bersepah di hujung katilnya, dan seperti yang dijangka, kasutnya juga turut bersepah di ujung kaki katilnya. Jadi sambil menggeliat, dia pun bangun dari katil lalu menuju ke tingkap. Langsir tingkap ditarik untuk membolehkan cahaya matahari pagi memancar masuk sekejap lagi. Dengan tidak semena-mena, matanya menangkap sesuatu di sebelah kiri atas luar tingkap biliknya. Ia merupakan seorang wanita yang menampakkan dirinya dari bahagian kepala hingga ke bahu dalam keadaan terbalik, sedang bergayut dari beranda bilik atas itu. Rambutnya yang panjang dan kusut masai terurai-urai ditiup angin subuh. Kata Ami dalam hati, ini mesti hantu yang malam tadi ni. Ami hanya dapat mengeluh. Disebabkan sudah terbiasa, dengan selamba dia menarik semula langsir bagi menutupi tingkapnya. Dia lalu segera menyiapkan dirinya untuk memulakan hari itu. Maaf, rakan sekerja Ami ataupun maaf ya. Rakan sekerja saya tak pula menceritakan apa yang terjadi pada Ami dan baju dan kasutnya sama ada dipakainya atau tidak. Itu saja untuk kisah penunggu hotel yang pertama. Dan sekarang saya akan teruskan dengan kisah selanjutnya mengenai penunggu juga, tetapi di hotel yang lain. Kisah ni pendek saja yang juga diceritakan oleh rakan sekerja Molly. Sebuah keluarga Cina yang terdiri dari bapa, ibu dan 2 orang anak yang masih kanak-kanak pergi bercuti ke sebuah tempat yang juga tak diberitahu. Si ibu mempunyai tabiat membersihkan tandas sebelum digunakan. Anak-anak pula suka bermain dalam bathtub. Jadi bathtub tandas tu pun dibersihkan terlebih dahulu. Ini kerana beliau tidak yakin dengan cleaner membersihkan tandas tersebut dengan sebaiknya selepas penyewa sebelum mereka. Yalah, sebab mana tahu urinal ataupun kotoran lain yang tidak nampak masih melekat di situ kan.
Jadi setelah disabun dan dijirus dengan air, si ibu pun mengelap bathtub tersebut dengan tuala hotel yang disediakan. Setelah kering, si ibu pun keluar dari tandas dan